Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan semua, kita digemparkan lagi dengan satu lagi berita susulan daripada kenyataan bekas Perdana Menteri Tun Mahathir. Sudah pasti di media sosial hari ini hangat, di mana saya boleh katakan mungkin pertelagahan ataupun perselisihan faham di antara bekas Perdana Menteri dan Perdana Menteri hari ini, yaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Tun Mahathir. Seperti yang kita tahu, Anwar Ibrahim akan bersemuka dengan Dr. Mahathir di mahkamah berkaitan dengan kenyataan Tun Mahathir bahwa ucapan dari Perdana Menteri sebelum ini di sebuah program berbau fitnah, di mana Datuk Seri Anwar Ibrahim membuat kenyataan bahwa Dr. Mahathir semasa menjadi pemimpin telah menyalahgunakan kuasa dan mengaut kekayaan untuk pribadi. Jadi itu menimbulkan rasa tak puas hati Dr. Mahathir. Pada akhirnya, saudara-saudara, yang terkini pula, Dr. Mahathir membuat satu kenyataan. Kenyataan bagi saya ini pasti mengejutkan ramai, terutamanya kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri, dan saya pasti juga ini mengejutkan seluruh Melayu. Dr. Mahathir selar Anwar, isu Melayu angku. Tun Dr. Mahathir Mohamad mempersoal kenyataan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam lawatan ke Kemboja baru-baru ini, yang memberi ingatan kepada orang Melayu supaya tidak terlalu selesa dan angku sehingga meminggirkan kaum lain. Bekas Perdana Menteri itu berkata, Anwar tidak sepatutnya berucap sedemikian kerana secara tidak langsung menghina orang Melayu. Tuan-tuan dan puan-puan semua, bagi saya ini satu isu yang sensitif lah. Menurut Anda, apa yang dinyatakan oleh Tun Dr. Mahathir? Anda boleh komen di bawah. Apakah Anda setuju dengan kenyataan Tun Dr. Mahathir? Anda boleh komen di bawah. Dalam artikel ini, tegasnya orang Melayu sejak sebelum dan selepas merdeka telah meraihkan ramai kaum lain. Saya juga dapat tahu dia membuat kenyataan itu setelah lawatan ke Kemboja dan berkata bahwa walaupun umat Islam Kemboja cuma 10% mereka diraikan, masjid tidak roboh, hak mereka dipertahan, malah diangkat sebagai menteri mewakili kepentingan mereka. Kenyataan Anwar ini agak pelik serta ganjil kerana ia menghina orang Melayu sebagai angku dan tidak bersikap seperti majoriti orang beragama Buddha di Kemboja yang meraihkan minoriti Islam, katanya menerusi hantaran di Facebook pada Rabu. Tambahnya, kerakyatan telah diberi kepada 1 juta pendatang tanpa memenuhi syarat dan dibenar meneruskan adat resam, budaya, sekolah, bahasa, agama, dan cara hidup negara asal mereka. Apabila negara capai kemerdekaan, mereka diberi hak mengundi dan wakil-wakil kaum itu juga dilantik menjadi menteri dan ke lain-lain jawatan tertinggi di dalam kerajaan. Bukan seorang, tetapi jika dikira dari sejak mereka merdeka sehingga ke hari ini, sudah ratusan, jika tidak ribuan, jika dicampur semua jawatan-jawatan menteri, timbalan menteri, setiausaha parlimen, serta lain-lain jawatan penting. Saudara-saudara, kenyataan dari Mahathir ini, Anda boleh lihat kenyataan penuhnya di Twitter dan Facebook Dr. Mahathir. Dan pada akhirnya, adakah Anda setuju dengan kenyataan Dr. Mahathir? Bagi saya ini pasti mengejutkan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan seluruh Malaysia. Apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang lain. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe. Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Saudara-saudara, tuan-tuan, dan puan-puan semua, hari ini kita digemparkan dengan satu, saya boleh kata, pengunduran diri ataupun mungkin peletakan jawatan ataupun persaraan selama-lamanya oleh seorang Tan Sri yang paling terkenal di Malaysia. Sebelum ini, hangat juga spekulasi ataupun kabar angin setelah Mahyadin ataupun Muhyiddin Yassin
yang telah terima 7 pertuduhan di mahkamah. Sudah pasti ada beberapa pihak yang mungkin bukan pengundi kepada Muhyiddin Yassin, ataupun mungkin ada juga di kalangan pengundi Muhyiddin Yassin yang tertanya-tanya dengan status Muhyiddin Yassin. Adakah beliau akan meletakkan jawatan setelah mahkamah, setelah beliau berhadapan dengan 7 pertuduhan di mahkamah, yaitu kes mahkamah lah. Jadi tuan-tuan dan bapak semua, hari ini kita digemparkan. Bukan Muhyiddin Yassin. Bukan Tan Sri Muhyiddin Yassin, bukan Tan Sri Abdul Hadi Awang, bukan Tan Sri yang lain yang bersara. Yang bersara adalah seorang bekas menteri, yaitu kepada satu kenyataan dari Menteri Kesehatan hari ini, Dr. Zaliha Mustafa merakamkan penghargaan kepada Ketua Pengarah Kesehatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah yang bersara wajib Jumaat ini selepas 35 tahun menabur hikmat dan bakti dalam bidangnya. Dalam satu artikel dari biharian.com.my, selamat bersara, terima kasih Tan Sri. Kenyataan dari Dr. Zaliha. Saudara-saudara, tuan-tuan dan bapak semua, sebelum saya meneruskan isu ini, sebelum saya meneruskan berita tergempar ini, saya meminta jasa baik Anda untuk bantu channel ini dengan menekan butang like. Anda boleh share video ini dan tekan butang subscribe. Menteri Kesehatan Dr. Zaliha Mustafa merakamkan penghargaan kepada Ketua Pengarah Kesehatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah yang bersara wajib Jumaat ini selepas 35 tahun. Rupanya Ketua Pengarah Kesehatan yaitu Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah. Bukan Tan Sri Muhyiddin Yassin, bukan Tan Sri Abdul Hadi Awang yang bersara, namun yang bersara adalah Ketua Pengarah Kesehatan Tan Sri Dr. Nur Hisham. Ahli Parlimen Sekijang itu menyifatkan tempoh pengalaman Dr. Nur Hisham amat bermakna dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk membina perkhidmatan kesehatan rakyat Malaysia supaya setanding dengan negara luar. Saya percaya khidmat Tan Sri tidak terhenti di sini. Bahkan khidmat terbabit masih diperlukan untuk pembangunan, perubatan dan kesehatan negara. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih sebagai rakyat Malaysia. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tan Sri Dr. Nur Hisham yang saya anggap pernah menjadi hero kepada Malaysia semasa Malaysia dilanda wabak COVID-19 sebelum ini. Dalam artikel ini, saya percaya khidmat Tan Sri tidak terhenti. Di sini bahkan khidmat terbabit masih diperlukan untuk pembangunan, perubatan dan kesehatan negara. Saya mewakili pihak Kementerian Kesehatan ingin mengucapkan selamat bersara dan setinggi-tinggi ucapan terima kasih kepada Tan Sri Dr. Nur Hisham di atas jasa, khidmat bakti dan sumbangan yang beliau sumbangkan sepanjang perkhidmatan di kementerian ini, katanya menerusi perkongsian di Facebook. Dr. Nur Hisham menjawat sebagai Ketua Pengarah sejak 2013 dan sepanjang tempoh lebih 3 dekad dalam perkhidmatan cemerlangnya, beliau antara individu penting ketika negara berdepan krisis kesehatan akibat pandemik COVID-19. Malah beliau juga dianggap wira rakyat melalui pencapaian terbaik pasukan kesehatan di bawah pimpinannya dalam memerangi penularan virus itu. Jadi rupanya bukan Tan Sri Muhyiddin Yassin, bukan Tan Sri Abdul Hadi Awang yang bersara meletakkan jawatan, tapi yang bersara wajib pada Jumat ini adalah Ketua Pengarah Kesehatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah. Apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini.